Assalamualaikum dan salam sejahtera Doktor. Saya Farhanuddin bin Abdul Razak, nombor matrik 150771, merupakan pelajar PJT 434 pengurusan disiplin sekolah dari kumpulan 2. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi subjek PJT 434 pengurusan disiplin sekolah dengan tajuk soalan yang saya peroleh yang merupakan tajuk 11, iaitu huraikan kesilapan-kesilapan sekolah dalam menangani masalah disiplin di sekolah, tidak mengambil tindakan keterlaluan dan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan. Pengenalan masalah disiplin. Disiplin ialah peraturan atau undang-undang yang direka untuk membentuk pelajar supaya mematuhi keperluan agama, norma masyarakat dan undang-undang. Menurut Jawatankuasa Kabinet 1979, disiplin ialah kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tertib, menghormati hak orang lain, mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Menurut Maksud Sains 1995, disiplin adalah peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka melalui hukuman atau ganjaran. Kesilapan dan kecuaian sekolah. Kesilapan-kesilapan sekolah dalam menangani masalah disiplin di sekolah merujuk kepada tindakan atau pendekatan yang tidak berkesan atau tidak memadai yang dilakukan oleh pihak sekolah ketika menghadapi isu-isu disiplin di kalangan pelajar. Kesilapan ini boleh merangkumi pelbagai aspek, termasuklah polisi disiplin, prosedur hukuman, pengurusan kes dan interaksi dengan pelajar serta ibu bapa. Kesilapan-kesilapan dalam menangani masalah disiplin di sekolah boleh memberi impak negatif kepada persekitaran pembelajaran dan perkembangan pelajar. Berikut adalah beberapa kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pelbagai pihak di dalam sistem pendidikan. Jadi, apa yang dibincangkan dalam perbincangan ini? Yang pertama iaitu masalah disiplin, guru disiplin, penolong kanan, pengetua. Yang ketiga iaitu kesilapan dan kecuaian. Jadi, sebelum saya membincangkan dengan lebih lanjut mengenai tajuk perbincangan yang telah saya sediakan, saya ingin sertakan dan berkongsi mengenai beberapa buku panduan serta risalah yang berkaitan dengan pengurusan disiplin sekolah. Yang pertama, di sini saya lampirkan buku panduan tata cara disiplin sekolah untuk guru besar, panduan bagi mengatasi masalah ponting di sekolah dan juga panduan konsep dan manual sekolah selamat. Seterusnya, buku panduan rancangan integrasi murid untuk perpaduan remote dan buku panduan pelaksanaan kelab pencegahan jenayah KPJ. Tambahan, ini merupakan perkeliling disiplin 1968 hingga 2002 ya, dan terdapat panduan pengurusan menangani buli di sekolah. Dan akhir sekali, saya juga melampirkan surat perkeliling Iktisas bilangan 7 2003, iaitu kuasa guru merawatan murid. Jadi surat ini telah disediakan oleh KPM sejak sekian lama, yang mana bertujuan menangani masalah disiplin dalam konteks perbincangan ini untuk mengatasi kesilapan dan kecuaian guru. Jadi, huraikan kesilapan-kesilapan sekolah dalam menangani masalah disiplin di sekolah, tidak mengambil tindakan keterlaluan dan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan. Jadi, terdapat 4 kategori kesilapan yang akan dibincangkan, iaitu kesilapan guru dalam dan luar bilik darjah. Yang kedua, kesilapan guru disiplin. Ketiga, kesilapan penolong kanan, dan yang keempat, kesilapan pengetua. Jadi, yang pertama iaitu kesilapan guru dalam dan luar bilik darjah. Sistem pendidikan sering menghadapi cabaran dalam menangani masalah disiplin di sekolah. Jadi beberapa kesilapan yang biasa berlaku termasuk tidak mengambil tindakan yang sesuai, tindakan keterlaluan dan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan. Jadi yang pertama iaitu kesilapan guru dalam dan luar bilik darjah. Yang pertama iaitu tidak mengambil tindakan. Jadi yang pertama iaitu penyelidikan kurang. Jadi kesilapan yang mungkin berlaku iaitu pihak sekolah mungkin tidak membuat penyiasatan menyeluruh terhadap kesilapan disiplin, menyebabkan keputusan yang tidak tepat dan tindakan yang tidak berkesan. Ini akan mengakibatkan murid yang terkena tempias akibat kecuaian guru seperti risiko cedera dan sebagainya. Jadi cadangan penyelesaian iaitu sistem pendidikan perlulah memastikan penyelidikan menyeluruh untuk memahami punca sebenar masalah dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang kedua iaitu ketidakseimbangan. Yang mana kesilapan yang mungkin berlaku iaitu pihak sekolah mungkin tidak menjalankan tindakan yang seimbang dengan memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan pelajar. Kadang-kadang guru mengambil perkara ini sambil lewa, yang mana tidak menghiraukan kes-kes disiplin yang kerap berlaku. Cadangan penyelesaian itu guru perlu ada tindakan konsisten dalam menguruskan masalah disiplin dan menyusun tindakan yang seimbang dan mendidik. Yang kedua iaitu tindakan keterlaluan.
iaitu pembuangan sekolah. Kesilapan yang mungkin berlaku iaitu pihak sekolah mungkin terlalu cepat mengambil keputusan untuk membuang pelajar ini dari sekolah tanpa memberi peluang pembetulan. Hal ini sebenarnya memburukkan lagi impak terhadap pelajar yang dibuang. Jadi cadangan penyelesaian iaitu guru perlulah memberikan pelajar peluang untuk memperbaiki tingkah laku mereka melalui program pembinaan dan bimbingan. Hukuman fizikal yang melampau. Jadi kesilapan, guru menggunakan hukuman fizikal yang tidak wajar, yang mana boleh mendatangkan kesan negatif kepada pelajar itu sendiri, dan ini membawa kepada isu keselamatan. Jadi ini tidak sepatutnya berlaku di mana-mana sekolah kerana sangat melebihi batas atau dendaan yang diberikan. Jadi cadangan penyelesaian yang boleh diberikan iaitu guru boleh menggantikan hukuman fizikal dengan kaedah ataupun pendekatan yang lebih positif seperti program pembinaan akhlak atau kelas bimbingan. Jadi seterusnya iaitu tidak mengikut prosedur yang ditetapkan, iaitu kurangnya sistem menangani kes. Jadi kesilapan yang berlaku iaitu sekolah mungkin tidak mempunyai sistem yang tersusun untuk merakam, melaporkan dan menangani kesalahan disiplin. Jadi cadangan penyelesaian iaitu guru haruslah membangunkan sistem yang jelas dan teratur untuk memproses kesalahan disiplin, termasuklah pengumpulan bukti dan prosedur pelaporan. Seterusnya iaitu ketidakcukupan komunikasi. Kesilapan, kurangnya komunikasi antar pihak sekolah, guru dan ibu bapa, yang mana boleh mengakibatkan ketidakpastian dalam menangani masalah disiplin. Cadangan penyelesaian mewujudkan saluran komunikasi yang terbuka dan efektif antara semua pihak yang terlibat untuk memastikan pemahaman dan betul mengenai kesalahan dan tindakan yang diambil. Jadi kita dapat lihat beberapa keratan akhbar yang menunjukkan kesilapan guru terhadap hukuman yang diberikan kepada murid. Jadi terdapat tajuk akhbar iaitu guru boleh kena gantung kerja, pelajar dakwa dicabut guru, dan guru dakwa pukul pelajar guna kayu. Jadi untuk aspek yang kedua iaitu kesilapan guru disiplin, iaitu tidak mengambil tindakan yang sesuai. Jadi kesilapan yang berlaku, guru disiplin mungkin terlalu lemah atau enggan untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran disiplin. Jadi cadangan penyelesaian itu guru penting bagi guru disiplin untuk bersikap tegas dan adil dalam mengambil tindakan sambil memastikan keadilan dan pembetulan sebagai objektif utama. Dalam hal sekolah perlu melantik guru yang mempunyai karakter ketegasan dan disiplin tinggi, yang mana murid boleh menggambarkannya sebagai guru disiplin. Jadi untuk tindakan keterlaluan, kesilapan, guru disiplin mungkin terlalu keras atau menggunakan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan pelajar, seperti hukuman fizikal atau hukuman yang terlalu berlebihan, seperti yang kita lihat dalam isu semasa di mana terdapat guru yang memukul dan mencederakan murid menggunakan kayu, menampar sehingga cedera dan sebagainya. Jadi cadangan penyelesaian, guru haruslah menjauhi tindakan tersebut dan sebaliknya menggunakan pendekatan pembinaan, mendidik dan memberikan peluang pembetulan kepada pelajar. Ketiga iaitu tidak mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesilapan, guru disiplin mungkin mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk menangani kesalahan disiplin. Cadangan penyelesaian, guru disiplin perlulah memastikan bahawa setiap langkah yang diambil mengikut prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pengumpulan bukti, penyiasatan dan pelaporan yang betul. Jadi kita dapat lihat beberapa keratan akhbar yang menunjukkan kesilapan guru terhadap hukuman yang diberikan kepada pelajar. Jadi terdapat tajuk akhbar iaitu 2 murid ditampar 10 kali, takut ke sekolah, murid mengalami batuk darah akibat dipukul guru, cedera dipukul guru, dan anak guru kena tampar. Jadi untuk aspek yang ketiga atau kategori yang ketiga iaitu kesilapan penolong kanan hem. Pertama iaitu tidak mengambil tindakan yang sesuai. Kesilapan yang berlaku iaitu penolong kanan hem mungkin terlalu berhati-hati atau ragu-ragu dalam mengambil tindakan terhadap kesilapan disiplin. Jadi cadangan penyelesaian iaitu penting bagi penolong kanan hem untuk bersikap tegas dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kesalahan pelajar sambil memastikan keadilan dan pembetulan sebagai fokus utama. Yang kedua iaitu tindakan keterlaluan. Kesilapan penolong kanan hem boleh terlalu keras atau melibatkan tindakan keras, tindakan yang keterlaluan seperti hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Cadangan penyelesaian iaitu penolong kanan hem perlu menghindari tindakan yang berlebihan dan memastikan pendekatan yang diambil adalah profesional dengan kesalahan pelajar. Ketiga iaitu tidak mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesilapan, penolong kanan hem mungkin mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk menangani kesalahan pelajar.
cadangan penyelesaian, menurunkan HAM perlulah memastikan bahawa setiap tindakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan, termasuk langkah-langkah penyiasatan, dokumentasi yang betul dan pelaporan yang tepat. Jadi kita dapat lihat satu surat saman yang dikenakan terhadap guru. Dan yang paling menarik, jika kita lihat berdasarkan gambar ini, iaitu harga satu penampar mencecah RM1,650. Jadi ini agak mengejutkan dan tidak dapat dinafikan. Ini untuk memberikan pengajaran kepada guru dan mana membuat kesilapan dan kecuaian terhadap murid. Jadi yang terakhir iaitu kesilapan pengetua. Jadi untuk tidak mengambil tindakan yang sesuai, kesilapan, pengetua mungkin terlalu berhati-hati atau enggan untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelajar yang melanggar disiplin. Jadi cadangan penyelesaian, pengetua perlu bersikap tegas dan adil, mengambil tindakan yang sesuai dengan kesalahan dan memastikan keadilan dalam pengurusan disiplin. Untuk tindakan keterlaluan, kesilapan, pengetua mungkin terlibat dalam tindakan keterlaluan seperti memberikan hukuman yang tidak seimbang atau hukuman yang melibatkan disiplin dan penghinaan. Hal ini kerana bagi saya pengetua sememangnya mempunyai pangkat dan jawatan paling tinggi dalam pentadbiran sekolah. Jadi mungkin mereka menganggap mereka sangat berkuasa dan boleh buat apa sahaja terhadap orang bawahnya. Jadi cadangan penyelesaian, pengetua mestilah menghindari tindakan keterlaluan dan pastikan tindakan yang diambil adalah sesuai dan memberikan peluang kepada pelajar untuk memperbaiki diri serta membentuk acuan guru dan murid mengikut kaedah yang betul dan jitu mengikut prinsip sekolah tersebut. Dan untuk tidak mengikut prosedur yang ditetapkan, kesilapan, pengetua mungkin tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk menangani kesalahan disiplin, seperti melakukan penyelidikan yang menyeluruh atau memberikan hak kepada pelajar untuk memberi penjelasan. Jadi cadangan penyelesaian, pengetua perlu memastikan setiap tindakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan proses yang adil dan betul. Jadi kita dapat lihat beberapa kelihatan akhbar yang menunjukkan kesilapan pengetua, iaitu cikgu di rawatan pengetua sekolah, laporan polis kerana dirawatan, dan paling terkini seperti yang kita tahu pada bulan Disember lalu kita dapat lihat video guru besar pukul murid pada majlis yang besar di sekolah. Data-data disiplin. Jadi berdasarkan daripada jurnal Nur Aini binti Abdullah, kefahaman dan amalan guru dalam pengurusan disiplin sekolah. Jadi kajian di Felda Jengka Maharan Pahang. Jadi kita dapat lihat tahap amalan guru dalam penguasaan peraturan disiplin sekolah. Dari aspek kesungguhan ini menunjukkan data yang sangat positif dan juga baik. Jadi amalan guru dalam penguasaan peraturan disiplin sekolah dari aspek kesungguhan secara keseluruhannya menunjukkan tahap yang tinggi. Kesimpulannya, untuk mengatasi kesilapan dan kecuaian guru, penting untuk memastikan konsisten dalam pelaksanaan prosedur disiplin, memberikan latihan yang mencukupi kepada para pentadbir sekolah dan membangunkan pendekatan yang disiplin yang mana berpusatkan pembetulan dan pemulihan, bukan hanya hukuman semata-mata. Dan selain itu, komunikasi yang efektif dan kerjasama antara semua pihak dalam sistem pendidikan sangat penting untuk mencapai persekitaran pembelajaran yang positif. Kementerian Pelajaran Malaysia perlulah mengenal pasti masalah yang dihadapi guru dalam mendisiplinkan murid. Untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan masalah disiplin di sekolah, penting untuk memastikan tindakan yang diambil adalah seimbang dan adil dan berlandaskan pendekatan pembetulan. Proses penyiasatan yang teliti dan komunikasi yang baik dapat membantu mencegah kesilapan-kesilapan yang sering berlaku dalam menangani masalah disiplin di sekolah. Dengan adanya kefahaman yang baik, guru dapat menjalankan amalan penguatkuasaan peraturan disiplin yang dengan lebih baik dan lebih efektif, dan masalah disiplin secara tidak langsung dapat dikawal. Jadi jika guru-guru serta murid-murid berada dalam acuan yang disiplin yang baik, maka persekitaran sekolah akan lebih positif dan secara tidak langsung tahap pengajaran dan pembelajaran dalam kelas akan lebih baik dan pendidikan di sekolah bakal lebih cemerlang dan terbilang. Terakhir, di sini saya masukkan beberapa bibliografi sebagai rujukan saya dalam menghasilkan kajian saya yang berkaitan dengan kesilapan-kesilapan sekolah dalam menangani masalah disiplin di sekolah. Sekian sahaja daripada saya dan juga sekian daripada kumpulan saya dari Kedah Kepulauan Sari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuah lagi. Sekian, terima kasih.